Selamat malam semua. Salam hormat dan salam perjuangan. Dan terima kasih kerana bergabung dengan kita melalui Facebook. Dan saya Yuana Podin, moderator untuk webinar malam ini yang bertajuk Kepelbagaian dan Keterangkuman, dalam bahasa Inggerisnya Diversity and Inclusivity. Mengapa sukar dicapai? Jadi sebelum saya mulakan, saya berikan sedikit latar belakang Forum Agenda Rakyat. Seperti mana yang kalian sedia maklum, Agenda Rakyat adalah salah satu inisiatif gabungan beberapa pertubuhan sivil sebagai usaha memacukan perubahan untuk rakyat. Lebih-lebih lagi dalam keadaan ekonomi dan politik kita yang sangat pincang buat masa ini. 5 tuntutan tunjang dalam Agenda Rakyat adalah: 1. Tegakkan maruah serta kualiti kehidupan rakyat. Yang kedua, galakkan pembangunan saksama lestari serta tangani krisis alam sekitar. Yang ketiga, raikan kerencaman atau kepelbagaian dan keterangkuman. Yang keempat, selamatkan demokrasi dan angkatkan keluhuran undang-undang. Dan yang kelima, lawan rasuah dan kronisme. Salah satu cara menyebarkan kesedaran tentang agenda rakyat adalah melalui platform seperti webinar malam ini. Dengan tema dari poin yang ketiga yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu raikan kerencaman atau kepelbagaian dan keterangkuman, diharapkan webinar malam ini dapat memberi ruang untuk suara rakyat dari komuniti berlainan didengari dan difahami. Kita juga berharap ruang perbincangan yang kita buka melalui platform malam ini membuka minda pendengar kalian untuk bersama-sama menyumbang dalam usaha menuntut semula negara kita melalui agenda rakyat. Jadi saya mulakan, sebelum saya mulakan webinar malam ini, izinkan saya memperkenalkan dulu 3 ahli panel kita untuk malam ini. Yang ahli panel pertama adalah Saudari Tijah Yok Copil, merupakan orang asli dari suku Semai dan berasal dari Bidol Perak. Tetapi sekarang Saudari Tijah sedang berada di Kampung Kudong di Pekan Bekok. Ya, beliau merupakan aktivis yang mempunyai lebih kurang 30 tahun pengalaman melibatkan diri dalam aktivisme, menyedarkan masyarakat orang asli berkenaan dengan hak-hak mereka dan menuntut bersama hak-hak tersebut, terutamanya hak tanah. Dan Saudari Tijah pernah diberi anugerah sebagai penghargaan penglibatan beliau dalam mempertahankan hak-hak orang asli. Dan ahli panel kedua adalah YB Jenny Lasimbang. Selamat datang. YB Jenny adalah seorang kadazan dari Penampang Sabah. Beliau kini merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, kawasan Kepayan, daripada Parti Tindakan Demokratik atau DAP. Beliau juga setiausaha antarabangsa DAP. Sebelum menyertai politik, pada 2017, YB Jenny berkhidmat dalam banyak organisasi tempatan dan antarabangsa dalam bidang hak asasi manusia dan perlindungan alam sekitar. Dan seterusnya, ahli panel ketiga adalah Profesor Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Profesor adalah profesor dalam bidang sains politik di Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Selamat datang, Prof. Ya, selamat datang. Profesor Ahmad Fauzi merupakan telah mendapat latihan sebagai saintis politik dalam beberapa universiti antarabangsa termasuk Oxford. Beliau juga berpengalaman dalam bidang penyelidikan dan pernah menjadi fellow pelawat di beberapa institusi antarabangsa dan tempatan. Beliau juga pernah menerbitkan lebih 100 penerbitan ilmiah berbagai bentuk, termasuk makalah dalam jurnal terkemuka.
Baiklah, sebelum kita bermula acara untuk malam ini, webinar ini, izinkan saya juga untuk menerangkan sedikit format untuk malam ini ya. Kita ada 3 pusingan atau 3 round soalan. Saya akan ajukan soalan kepada setiap ahli panel. Selepas ahli panel menjawab soalan, saya akan teruskan kepada yang seterusnya. So in total saya ada 3 round soalan lah. So selepas itu baru kita buka talian untuk ruang sesi jawab daripada pendengar dan hadirin sekalian. So harap clear lah ya. Untuk sesiapa yang ada soalan boleh type ke dalam komen Facebook dan tim teknikal akan kumpulkan soalan nanti. Mungkin para hadirin boleh juga nyatakan soalan tu ditujukan kepada siapa. Ya, so okay, saya mulakan. Okay, saya izinkan saya bermula sekarang. Soalan pertama saya akan tujukan kepada Saudari Tijah. Saudari Tijah sudah bersedia? Okay, boleh. Okay. Terima kasih sekali lagi Saudari Tijah kerana join kita untuk malam ini. So, soalan saya, sebagai seorang aktivis orang asli yang telah melibatkan diri dalam aktivisme, menyedarkan masyarakat orang asli berkenaan dengan hak-hak orang asli atau orang asal, sama ada hak tanah atau isu pendidikan. Ingin saya menjemput Saudari Tijah berkongsi dengan para pendengar sekalian mengenai latar belakang organisasi, tujuan dan matlamat organisasi saudari, dan bagaimana isu kepelbagaian dan keterangkuman memberi kesan kepada kerja aktivisme sama ada secara positif atau negatif. Silakan Saudari Tijah. Okey, terima kasih Dr. Joanna. Okey, sebelum saya sedikit tentang latar belakang organisasi ataupun gerakan yang saya sertai atau I belong lah. So saya ingin beritahu sedikit tentang kedudukan saya sekarang supaya para penonton di FB Live maklum ya, kerana saya macam tak cukup cahaya sebab sekarang saya zoom di dalam kereta di sebuah bandar kecil, terpaksa keluar dari kampung kerana kalau di kampung saya tidak cukup line, jadi saya terpaksa keluar. Dan bila keluar saya terpaksa zoom di dalam kereta lah, saya tak ada pilihan. Jadi sorry kalau kamu orang lihat keadaan yang gelap di belakang saya ya. Okey, berkenaan dengan soalan Dr. Joanna tadi, saya ingin kongsikan di sini. Saya daripada jaringan kampung orang asli Semenanjung Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai JKOSEM dalam singkatan dia. Dan JKOSEM ini telah kami wujudkan dari tahun 2009. Setelah kami macam melalui proses yang panjang. Kerana sebelum itu kami mewujudkan satu pertubuhan kecil yang dinamakan SPNS, Sinui Pai Nanuk Singit dalam bahasa Semai ataupun dalam bahasa Inggerisnya New Life One Heart Group lah. So dari kumpulan kecil ini yang tujuan dia adalah untuk membina satu cara hidup yang baru, yang mana orang asli tidak boleh hanya hidup dalam kampung dia saja tetapi harus bekerjasama dengan kampung-kampung yang lain. So dengan spirit itu kita berjalan dengan lebih panjang lagi untuk satu kerjasama yang lebih besar, iaitu di peringkat Semenanjung. Sebab kita ada satu jaringan di peringkat Malaysia, iaitu JOS, Jaringan Orang Asal Malaysia. Tapi di Semenanjung kita belum ada satu jaringan di peringkat Semenanjung. So kami punya kerjasama masih tidak kuat, terutamanya masyarakat kecil lah, maksudnya masyarakat komuniti di kampung. Kerana kita tak berjalan banyak, jadi kita kurang mengenali satu sama lain. So banyak masalah orang asli yang kami tak dapat duduk dan bincang bersama. Selalunya isu-isu ini dibincangkan oleh saudara-saudara kami yang daripada akademik, yang mempunyai pendidikan yang tinggi lah. Mereka yang banyak bincang. Tapi kami komuniti, kami tak dapat nak bincang. So
Jadi bila kami membina SPNS, dari SPNS kami membina jaringan kampung orang asli Semenanjung, kami telah menggabungkan komuniti-komuniti di akar umbi untuk lebih bekerjasama, bersama-sama belajar dan sama-sama menyuarakanlah kami punya isu di peringkat yang lebih luas supaya orang faham apakah yang sedang berlaku dengan orang asli, apa isu orang asli yang mereka harus tahu lah, yang mereka sebenarnya harus sama-sama merasakan bahawa isu orang asli itu adalah isu negara, bukan lagi isu terpinggir atau isu kecil. So matlamat JECOSEM ini adalah untuk membawa kerjasama di kalangan masyarakat orang asli dan membawa isu orang asli ini supaya dilihat sebagai salah satu isu nasional, bukan lagi isu yang kecil. So sebab kita lihat bahawa dalam negara ini kita bukan hanya satu suku kaum tapi banyak suku kaum, dan setiap kaum-kaum yang lain selain orang asli, mereka punya isu sudah advance, dikenali kan, difahami dan diterima sebagai isu-isu nasional. Tapi isu orang asli ini kami lihat sebagai isu yang sangat terpinggir, tidak difahami. Selalunya macam orang asli punya seolah-olah lah kehidupan orang asli ini harus dibentuk oleh orang lain, harus disuarakan oleh orang lain. So kita pun belajarlah dari saya rasa yang positifnya ialah kita belajarlah daripada rakan-rakan di luar yang mana mereka bangkit dan suarakan isu mereka sampai satu negara boleh faham isu mereka. Jadi ini yang positif lah. Yang negatifnya mungkin kita lihat bahawa sebab kita satu kaum yang kecil dalam negara dan sudah terlampau lama dipinggirkan dan sudah terlampau lama macam hidup bergantung lah, maksudnya bukan bergantung cari makan tapi berkenaan dengan isu dan hak asasi orang asli ini, orang asli macam bergantung pihak lain yang harus bersuara untuk orang asli, yang ada hak untuk suarakan orang asli. Jadi kita rasa macam nak untuk bawa isu orang asli ini ke depan, ke satu pandangan yang lebih luas atau boleh diterima oleh masyarakat, memang satu cabaran yang sangat hebat lah, yang sangat sukar. Banyak benda yang kami kena buat. Apalagi kalau masyarakat orang asli akar umbi macam saya ni, macam kami ni, banyak benda yang kami tak faham, banyak benda yang kami tak tahu. Jadi proses untuk belajar tampil ke hadapan itu pun satu proses yang banyaklah yang sangat mencabar. So saya rasa setakat ni itu saja yang saya kongsikan. Sudah menjawab soalan, Dr. Joanna, ataupun masih lagi? Ya, terima kasih Saudari Tijah. Walaupun dalam keadaan yang panas, ya dan internet yang sangat susah dapat tu dengan cabaran yang ada sekarang, tapi inilah realiti sebenarnya di kalangan ramai orang yang duduk di kawasan pedalaman. So terima kasih Saudari Tijah kerana menjawab soalan. Memang saya setuju, memang perlu memainstreamkan isu orang asli, dan sebetulnya Saudari Tijah berkata perlu membuatnya sebagai satu isu negara, bukan hanya satu isu yang terpencil. Ya, saya setuju. Okey, seterusnya saya akan terima kasih. Saya akan tanyakan menjemput YB Jenny pula. Jika YB Jenny sudah bersedia, soalan saya kepada YB Jenny adalah berikut. Terdapat banyak petunjuk bahawa Malaysia Timur telah menjadi mercu tanda kepelbagaian yang selalu mempersoal dan menolak suara ekstremisme dalam wacana politik dominan. Sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah kawasan Kapayan dari DAP dan juga seorang aktivis wanita yang telah lama berkhidmat dalam organisasi tempatan dan antarabangsa. Jadi boleh YB Jenny kongsikan pengalaman dari segi amalan yang baik ataupun contoh-contoh yang optimistik dari segi memerai ruangan kepelbagaian dan mempromosikan keterangkuman baru-baru ini. Silakan YB Jenny. Ya, terima kasih Yuana dan tahniah kepada Aliran kerana menganjur
webinar kita hari ini. Soalan yang panjang dan ya sedikit tentang ini pengalaman lah, saya coba untuk mencari pengalaman yang baru lah, yang terkini berkaitan dengan bagaimana kita memperjuangkanlah isu-isu hak asasi manusia dan pelindungan alam sekitar ini. Saya akan fokus sedikit kepada wanita ataupun gender, keterangkuman gender, kepelbagaian gender, dan juga dari segi hak orang asal selain daripada alam sekitar. Baru-baru inilah, dalam 2-3 tahun yang baru ini, saya sendiri telah bekerjasama lah, saya dari pejabat adun saya bekerjasama dengan Pakos Trust. Ini saya telah bermula apabila saya sudah masuk sebagai pembantu menteri di satu kementerian undang-undang dan hal ehwal anak negeri masa itu, yang juga fokus kepada wanita dan wanita orang asal lah. Tapi saya telah membawa lah wanita DAP Sabah untuk mempromosikan lah lebih kuota kepada wanita. Kami telah menggunakan kuota 30% wanita dalam semua aspek lah, terutamanya penglibatan wanita dalam pembuatan keputusan. Ini satu lah. Dan kedua itu adalah satu projek itu, dan kewangan telah diberikan kepada Pakos selama 3 tahun daripada Kesatuan Eropah, European Union, untuk menjalankan dialog dengan pihak berkepentingan berkaitan ini. Jadi kami berpeluang untuk berbincang dengan misalnya kementerian di bawah wanita itu, untuk memastikan bahawa 30% kuota itu diambil kira. Of course, it's not we were not so successful. Banyak lagi yang perlu dibuat. Tapi pada akhir baru-baru inilah kami telah berjaya untuk menghasilkan, selain daripada satu latihan kepimpinan wanita untuk mencapai supaya mencapai 30 kuota wanita. Something like this lah. So biasanya kita katakan, okay, kita mau 30 kuota 30% wanita, tapi apabila kita mencari pemimpin wanita, kita tidak boleh cari kan. So it's so important actually to train women. And we managed to get 140 women and had ada 4 peringkat lah dalam latihan itu, supaya kita akan memastikan mula dengan lebih banyak wanita sebagai JPKK, pengurus JPKK ataupun at least in the committee MPKK, dan juga ketua-ketua adat. Di dalam polisi kerajaan persekutuan dan juga diterima pakai oleh Sabah, mesti ada 30% wanita dalam AJK, Majlis ini JPKK ini kan. Dan tapi dari segi ketua adat, yaitu ketua kampung, di Mahkamah Anak Negeri, yaitu ketua anak negeri, ketua daerah, semuanya tidak ramai wanita. So we really want to train women so that apabila kita ada kuota 30% misalnya, senang kita mencari wanita yang sudah mempunyai kepakaran dan pengetahuan tentang sebagai seorang ketua adat itu. Dan selain daripada itu, we also menghasilkan satu dasar keterangkuman gender, dan kami melihat kepada pengalaman di Penang lah, bila mereka membuat dasar keterangkuman gender ini, dan ini telah dihantar kepada Majlis Penasihat Wanita Sabah ataupun MPWS dan juga Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. So we need to pursue this lah. Kita harap-haraplah bahwa dasar ini akan diambil kira juga. So selain daripada itu, saya dengan bersama-sama kawan-kawan kami di DAP telah berkempen lah. Ini telah berjalan beberapa tahun sudah, supaya ada lebih suara wanita dalam parti lah, termasuk juga lah kumpulan minoriti ataupun kumpulan orang asal.
Dan I'm happy to say DAP has already implemented yang 30% kuota wanita ini dalam Central Executive Committee yang tertinggi lah, ahli majlis tertinggi dalam DAP. Dan bagi saya juga berterima kasih sebab dengan kuota ini saya sendiri telah memasuki dalam CEC ini, dan inilah jawatan saya sebagai International Secretary lah di dalam DAP sekarang. Dan selain daripada itu, yang contoh keenam adalah lebih kepada kempen oleh NGO termasuklah SAWO, satu Sabah Women Action Resource Group, dan beberapa NGO yang lain telah beberapa kali mendesak DUN dan juga pihak yang berkepentingan untuk melantik lebih wanita dalam DUN. Of course, we were not successful. Now we have only about maybe about 6% of women in the DUN Sabah sekarang ini. Tapi masih lagi berterusan satu kempen kepada terutamanya ditujukan kepada parti politik untuk mencalonkan lebih ramai lagi wanita semasa pilihan raya. Contoh ketujuh saya more on berkaitan dengan alam sekitar adalah menggunakan SDG ataupun matlamat pembangunan mapan sebagai satu yang kita mesti adopt lah ataupun terima pakai. Dan kami akan mengadakan satu perjumpaan parti-parti politik Social Demokrat di Asia ini, termasuklah DAP untuk Malaysia, untuk memantau lah sejauh mana matlamat pembangunan mapan ini diguna pakai, dan adakah dia sudah dimasukkan dalam dasar kerajaan, dan terutamanya dalam 14 negara di rantau Asia ini. Dan kita haraplah this will continue. Of course, since beberapa tahun ini lebih dalam konstituensi saya sendiri di Kepayan sudah, dan juga termasuklah di kawasan KK, activity untuk penjagaan alam sekitar. We do it in a very at the ground level di Kepayan, seperti kita semula, terutamanya plastik dan sisa organik, dan we have started to push for law and policies yang lebih positif. So baru-baru ini tahun ini satu undang-undang telah digubal di Sabah untuk diangkat tentang sisa management lah of organic waste, and kami juga mau supaya ada undang-undang kecil di peringkat majlis daerah. Terakhir sekali satu contoh adalah kami telah juga kami di DAP dan di Pakatan Harapan telah menulis kepada Speaker Dewan Undangan Sabah untuk mewujudkan jawatan kuasa pilihan ataupun select committee yang akan melihat pada gender dan kesejahteraan rakyat, yang boleh meneliti lah keperluan-keperluan wanita dan juga masyarakat orang asal. Jadi ini adalah sedikit sebanyaklah usaha yang telah saya dan rakan-rakan NGO dan di dalam parti untuk memastikan bahawa ada keterangkuman dari segi gender daripada pihak orang asal lah di Sabah. Thank you. Terima kasih YB Jenny dengan perkongsian yang sangat memberangsangkan, terutamanya dari segi organizing community untuk capacity building, especially untuk wanita, penglibatan wanita dan lebih ramai lagi wanita dalam community movement. So memang banyak yang boleh dipelajari daripada komuniti lain juga. And saya juga suka apa yang YB Jenny katakan tentang actually because YB Jenny mentioned about SDG. Jadi poin ketiga dan tema untuk kita malam ini sebenarnya selari dengan SDG, which is leaving no one behind. So keterangkuman itu memang termasuk. So okay, terima kasih sekali lagi. Saya akan
sekarang saya akan tujukan soalan kepada Prof. Ahmad Fauzi. Prof. Ahmad Fauzi sudah bersedia? Ya, okey. Okey. Prof, saya nak tanya, mohon pencerahan dan penilaian Prof terhadap suasana politik yang bakal menentukan agenda politik dalam PRU15, terutamanya terhadap satu konteks masyarakat yang multi-etnik dan multi-agama. In other words, what's your take on the dominant culture in the country and the position of minority groups? Silakan, Prof. Okay. Terima kasih first kali kepada Dr. Juana dari Sarawak kerana selaku moderator kepada sesi pada malam ini, dan kepada my fellow panelists YB Jenny Nasimbang dan Istijah. Okey, salam perkenalan, dan juga terima kasih kepada pihak Gerak dan Aliran di atas jemputan yang diberikan kepada saya untuk berbicara sedikit pada malam ini. Okey, perkara yang mungkin akan saya sentuh sebagai menjawab pertanyaan daripada Dr. Juana tadi akan menyentuh sedikit bidang kepakaran saya lah. Okey, iaitu bidang politik, okey, ataupun sains politik, yang mana dalam setiap sains sosial pun, sub bidang sains sosial ini adalah sains pengurusan manusia, okey, ataupun the study of human behavior, yang mana satu fakta yang tidak boleh nak disangkal di dalam mengkaji perangai manusia ini ialah manusia ni dia akan sangat suka bergaduh. Dia berkelahi. Kalau ambil daripada Bible, daripada Al-Quran, daripada awal cerita Qabil dan Habil, Cain and Abel. Maknanya daripada awal tamadun manusia ni, okey, sejarah tamadun manusia ni, kalau kita nak ringkaskan dengan secara yang tidak begitu optimis lah, kita kata, okey, adalah sejarah pergaduhan, perkelahian manusia, malah bunuh-membunuh, berapa banyak peperangan dan berapa banyak kekejaman, penzaliman yang berlaku, okey, sesama manusia. Jadi dalam sejarah tamadun manusia ni, maka bagi mereka yang mempunyai kepercayaan terhadap Abrahamic faith, Tuhan datangkan rasul-rasul, messengers, untuk membawa manusia ni kepada keamanan. Dan kita melihat di sudut kemasyarakatan, seorang pemimpin yang sejati, dalam konteks sebuah negara, seorang negarawan, tugasnya adalah untuk membawa kelompok-kelompok manusia yang berbeza, yang beraneka ragam, yang pelbagai, yang mana itu adalah fitrah, untuk membawa mereka bersama dalam satu platform. Dan kepelbagaian ini adalah satu fakta yang tidak boleh nak dielakkan. However homogeneous, betapa homogen satu bentuk masyarakat yang manusia boleh bayang-bayangkanlah, itu hanya textbook imagination. Itu hanya imajinasi yang kita boleh dapat dalam teori-teori politik, tetapi tidak berpijak di bumi yang nyata. Malah kalau kita balik kepada kitab-kitab agama, kalau dalam ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13, ayat yang sangat masyhur, bahawa Tuhan jadikan manusia ini daripada pelbagai suku dan pelbagai bangsa untuk mereka lita'arafu, saling berkenal-kenalan. Jadi perbezaan ini adalah untuk manusia saling berkenal dan berkasih sayang, bukan untuk bergaduh. Tetapi manusia seringkali melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka berlakulah membunuh dan berkelahi dan sebagainya, dengan segala macam gejala yang berlaku dalam dunia ni.
kita lihat daripada kegagalan kepimpinan untuk menguruskan perbezaan ini, untuk manage differences. Jadi dalam konteks Malaysia, yang mana kita lihat bahawa fakta bahawa negara dan masyarakat kita ini sama ada nak guna perkataan rencam ke fragmented, itu mungkin agak pesimistik lah. Kalau nak guna perkataan is very pluralistic, majmuk. Atau nak guna ni perkataan multicultural, pelbagai perkataan lah yang digunakan oleh saintis-saintis sosial untuk menggambarkan keadaan ni, keadaan multibudaya. Seorang pemimpin sejati mestilah seorang yang meminimalkan dengan tujuan kalau boleh untuk meredakan ketegangan sama ada perkauman ke, agama ke, ekonomi ke. Yang mana dalam konteks social science ataupun sains politik ini dipanggil jurang-jurang sosial. Social cleavages. Tetapi masalah besar yang berlaku, dan saya sebagai seorang pengkaji melihat dalam konteks negara kita, banyak ahli-ahli politik yang tidak bersifat dalam bentuk sebagai seorang negarawan, tidak berbentuk statesman-like, tetapi lebih kepada satu konsep lagi. Minta maaf kalau ini mungkin agak teknikal, satu golongan yang political scientist seperti saya memanggil mereka political entrepreneurs, usahawan politik. Ada segolongan pemimpin lahir daripada parti-parti politik juga, bertanding di dalam pilihan-pilihan raya, dilantik, dipilih oleh rakyat, dan mereka adalah usahawan politik. Mereka menjadikan politik sebagai kerjaya, sama ada untuk mengkayakan diri sendiri atau untuk mempromosikan kerjaya politik mereka sendiri atau untuk memaksimalkan kuasa. Tetapi politik itu dijadikan sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang tidak menuju kepada lebih amannya masyarakat, yang tidak mempromosikan keharmonian dalam masyarakat. Asalkan mereka mendapat apa yang mereka mahu, dan mereka boleh berselindung di sebalik segala macam slogan. Slogan itu mungkin berbentuk slogan agama, slogan itu mungkin berbentuk slogan ras ataupun perkauman, nasionalisme yang sempit. Dan kita berada dalam satu titik di Malaysia ini, satu crossroads, atau titik yang sangat getir dalam keadaan kita baru sahaja melihat apa yang telah berlaku di Sri Lanka. Hasil daripada nasionalisme sempit yang dijuarai oleh sekelompok manusia daripada satu etnik dan agama yang dominan, yang menekan kumpulan minoriti, dan akhirnya daripada kelompok itu juga muncul yang saya sebut tadi, usahawan-usahawan politik yang tidak melihat kepada the future of the country ataupun masa depan negara itu, tapi lebih mementingkan diri sendiri. Dan kita boleh melihat, tak perlu saya nak jelaskan sebab kita boleh membaca sendiri di ruang-ruang media antarabangsa ini, zaman internet, macam-macam sumber yang kita boleh baca tentang apa yang telah terjadi kepada negara tersebut, yang mana satu masa dulu adalah merupakan satu syurga untuk pelancongan, para pelancong. Jadi ini sepatutnya kita jadikan iktibar. Apa bentuk negara yang nak dicapai, yang nak dihasilkan, ini pun kepada para pemimpin politik negara ini, unfortunately, dia tidak pernah menjadi satu isu. Apa bentuk negara bangsa, nation state, yang kita hendak bawa, yang kita hendak perjuangkan kepada rakyat.
apakah bentuk sempit ataupun apakah bentuk yang inklusif dan bentuk yang merangkumi. Okay, seperti mana tema untuk ini pada pagi ini. Dan dalam kita menghadapi PRU ke-15 adalah sangat penting saya rasa kita sebagai rakyat untuk melihat kepada pemimpin-pemimpin politik yang kita hendak pilih nanti. Ini tanggungjawab kita supaya setiap pemimpin itu, terutama di kawasan yang kita akan mengundi mereka, untuk kita vet mereka tanpa mengambil kira sama ada mereka ini parti mana, etnik mana, agama apa dan sekalipun. Tapi jika mereka usahawan politik, eloklah kita ketepikan mereka kerana masa depan negara tidak akan bertambah baik dengan pilihnya mereka yang hanya mementingkan diri dan kepentingan sempit sahaja. Kita melihat bahawa banyak golongan terpinggir di negara ini. Siapa menjuarai mereka daripada kalangan para lapisan kepimpinan politik? Kita melihat, kita mendengar daripada Cik Tijah tadi tentang orang asli. Sedangkan orang asli adalah Bumiputera. Yang kalaulah kita merasakan ada division antara bumi dengan non-bumis, ada Bumiputera yang terpinggir. Ini satu subjek yang saya ajar di Universiti Political Economy, dan satu field, bukan subfield tapi subsection dalam kuliah itu ialah bila melihat kepada polisi new economic policy, dasar ekonomi baru contohnya, mereka yang terpinggir daripada itu bukan sahaja kepada kumpulan minoriti tapi kumpulan Bumiputera yang terpinggir. Jadi golongan yang berhaluan kanan dalam masalah etnoagama ini perlu tetap memikirkan mereka yang terpinggir ini. Siapa yang akan membela orang asli, membela orang asal? Bagaimana Bumiputera di Sabah dan Sarawak? Bumiputera Sabah dan Sarawak adalah majoritinya bukan Muslim. Jadi ini berbeza dengan landscape politik di Semenanjung. Dan para kepimpinan politik, terutama di Semenanjung Malaysia, perlu meluaskan paradigma fikiran mereka supaya menaungi bukan sahaja golongan yang mereka rasa mereka bela di Semenanjung Malaysia ini, tetapi apabila kita sudah mengikat kontrak sosial dengan mereka di Sabah dan Sarawak daripada tahun 1963, maka tetap menjadi tanggungjawab kepada kepimpinan politik ini untuk melebarkan sayap penaungan, bukan patronage dalam bentuk yang tak elok ini, tetapi sejauh mana penaungan kepimpinan itu bukan saja hanya kepada kaum kamu, kepada orang agama kamu, kepada kamu yang lain, semua ini the other. The other ni orang lain. Ini masalah apabila para pemimpin ini banyak terdiri daripada golongan yang membahagi-bahagikan kelompok masyarakat tu, dia membela ini tapi tak membela sekian-sekian. Itu saja setakat ni yang saya boleh respon kepada Dr. Joanna. Terima kasih Prof. Boleh saya rumuskan sebab actually masa pun singkat sekarang, so boleh saya rumuskan daripada apa yang Prof cakap tadi adalah kepelbagaian memang tak dapat dielakkan. There's no such thing as a homogeneous community anyway. So kepelbagaian it has to be celebrated and to be embraced. And as such, kepimpinan menguruskan kepelbagaian itu adalah perlu untuk memastikan komuniti yang minoriti adalah nasib mereka terjaga. So itu yang dapat saya rumuskan. So terima kasih Prof. And then saya akan sekarang adalah round 2. Macam tengah boxing kan, ada round 2 kan. So this is the second round. Saya akan tujukan soalan berikutnya kepada Saudari Tijah. Saudari Tijah sudah bersedia? Yes. Sudah. Okey, terima kasih. So kita semua sedar isu ketidakseimbangan di komuniti orang asli yang tidak semestinya sekata yang tadi Saudari Tijah juga telah berkongsi.
So dalam perjalanan aktivisme saudari Tija, apakah cabaran? Tapi rasanya tadi saudari pun sudah berkongsi cabaran dan masalah utama yang hadapi oleh komuniti orang asli di Semenanjung. Tadi saudari ada bercerita tentang bagaimana komuniti yang lain-lain kadang-kadang susah nak bergabung kerana memang fragmented. So mungkin saudari boleh berkongsi sekali lagi salah satu cara yang saudari cakapkan tadi adalah untuk membuat gabungan orang asli di Semenanjung. Adakah itu berkesan dan apakah cabaran dalam menggabungkan, menguatkan jaringan orang asli yang terdiri daripada suku yang berlainan dan berada di negeri yang berlainan di Semenanjung? Apakah cabaran dan masalah utama dan apakah cara untuk menanganinya? Okey, terima kasih Dr. Joanna. So okey, saya sudah on, saya ingatkan saya tak on. Okey, itulah dia kesukaran itu memang tak boleh dinafikan sebab pada pendapat saya secara peribadi, kami 18 suku kaum orang asli ini pun dia bukan semua suku kaum ini macam terdedah. Ada kelompok-kelompok suku kaum yang mereka masih jauh di pendalaman dan kurang mendapat pendedahan lah, maksudnya kurang bergaul dengan dunia-dunia luar. Jadi untuk kami sebagai orang asli sendiri, aktivis-aktivis orang asli untuk sampai ke kawasan mereka, contohnya lah suku Jahai, suku Batik, untuk sampai ke kawasan mereka pun satu masalah sebab jauh. Lepas itu untuk memberi kefahaman juga, walaupun suku kaum orang asli yang sudah duduk di pinggir bandar, kita rasa mereka sudah advance sebab mereka sudah terdedah dengan media-media sosial, mereka sudah terdedah dengan dunia-dunia politik dan sebagainya. Kita fikir mungkin mudah, tapi sebenarnya tidak semudah yang dipikirkan. Sebabnya saya rasa orang asli ini, bukan saya rasa lah, ini kenyataan sebenarnya. Orang asli ini sudah begitu lama ditakluki. Pikiran kami telah begitu lama ditakluki dengan pandangan atau pendapat bahawa orang asli ini dia bukan macam suku kaum yang lain, bukan macam kaum-kaum lain di negara ini yang ada hak untuk bersuara, ada hak untuk memberi pendapat dan sebagainya. Tapi orang asli ini pada pandangan orang luar ialah satu kaum yang tak tahu berfikir, tak boleh buat keputusan untuk diri dia sendiri. So harus orang lain yang buat. Jadi bagi kami aktivis orang asli ini kan, bila kami membina jaringan untuk menggabungkan orang asli, untuk menyedarkan mereka bahawa bergabung itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dasar untuk memperjuangkan isu orang asli, itu adalah satu cabaran sebab kami kena menerangkan, menjelaskan berkali-kali kepada masyarakat akar umbi, meyakinkan mereka bahawa kita sendiri kena berdiri di atas kaki kita sendiri, kita tak boleh lagi bergantung kepada pihak lain ya untuk menyuarakan isu-isu orang asli. Sebab yang faham kenapa tanah itu penting, yang faham bahawa tanah itu merupakan dasar kepada seluruh kehidupan orang asli. Itu adalah orang asli itu sendiri, bukannya orang-orang luar, bukannya pihak Jakwa dan sebagainya. Mereka ini semua tak faham kenapa orang asli memperjuangkan tanah, kenapa orang asli kata tanah itu penting. Walaupun dalam masa yang sama orang asli kata anak-anak orang asli harus belajar, tapi bukan bermaksud bila anak orang asli belajar, bila mereka dah mencapai pendidikan yang tinggi, ada jawatan di sana, orang asli perlu tinggalkan tanah atau perlu tinggalkan kampung. Tak, kita cakap tak, pendidikan penting. Budak asli boleh bekerja mana yang mereka suka, tapi tanah itu merupakan satu, orang kata apa ya, intipati orang asli, kerana ia merupakan orang asli, merupakan agama orang asli, amalan hidup orang asli yang orang asli saja tahu keistimewaan dia. Okay? Yang mana isu ini merupakan satu isu yang
tidak difahami atau suka difahami atau sengaja tak mau difahami oleh masyarakat di luar sana. So benda-benda ini kami kena jelaskan kepada komuniti orang asli yang walaupun mereka juga berpendidikan, sebab ramai juga orang asli yang sudah sekolah tinggi dan sebagainya, mereka dah tak berapa faham benda-benda ini. Mereka dah macam mengiyakan apa yang dikatakan oleh pihak luar bahawa perkara ini satu perkara yang tak berapa mustahak, yang penting sekarang belajar. Kita cakap, bukan kita kata kau jangan sekolah, kau kena sekolah, tapi sebagai orang asli kau juga berhak untuk mempertahankan ini, sebab kalau kita lihat kaum-kaum lain di dalam negara ini, mereka bermati-matian memperjuangkan hak asasi mereka. Kenapa orang asli pula harus melupakan satu dan mengejar yang satu saja, melupakan apa yang asal, apa yang asali untuk mendapatkan apa yang moden. Tak, kita boleh jadi moden, kita boleh maju, kita boleh membangun, tetapi kita membangun sebagai orang asli yang mempunyai identiti sendiri, yang kekal mengamalkan kehidupan tradisi, amalan tradisi, pengetahuan tradisi dan sebagainya. So benda-benda ini adalah satu cabaran untuk kami sampaikan kepada masyarakat akar umbi lah. Dan dalam masa yang sama, kami juga lah bagi tahu komuniti bahawa benda ini kita harus memberitahu orang di luar sana juga supaya mereka faham. Tapi ini juga satu cabaran sebenarnya. Sebab sekarang syukurlah dalam tempoh 30 tahun kita melihat banyak perubahan. Banyak perubahan pertama dalam komuniti orang asli sendiri, sebab sudah ramai yang berani tampil ke hadapan untuk menuntut atau memperjuangkan hak asasi mereka, memperjuangkan hak mereka lah. Kita tak nafikan itu sudah berlaku dan kita sangat gembira dengan itu. Tapi sekarang cabaran seterusnya, cabaran kami adalah bagaimana untuk membuat pihak-pihak berkaitan ini supaya mereka serius. Kalau mereka serius, sebab yang kita lihat sekarang ialah orang asli sudah bangkit berjuang. Tapi kami lihat sama ada mereka kerajaan atau tak kerajaan, pihak berkanun atau tidak, agensi-agensi kerajaan, mereka masih tak nak terima tahu apa yang kami tuntut. Mereka masih merasa bahawa tuntutan orang asli itu tak masuk akal atau tak logik. Masih kami melihat dengan jelas bahawa pihak-pihak di luar sana nak menghala tujukan kehidupan orang asli. Maksudnya kami tak ada hak untuk memutuskan apa yang kami nak. Tapi orang di luar sana yang kata orang asli patut macam ini, orang asli patut macam tu. So ini cabaran lah, cabaran yang kami menghadapi. So salah satu langkahnya ialah yang selalu kami mendorong komuniti ialah komuniti harus terus-terusan bangkit dan bersuara. Terus-terusan cuba mengejar keadaan yang semakin pantas, belajar banyak perkara macam yang disebut oleh YBJ ni lah, simbangkan pasal SDG lah, pasal UNDRIP lah, pasal perlembagaan Malaysia. Ini semua harus difahami oleh orang asli. Pasal akta orang asli lah, ini juga orang asli harus faham supaya kita faham apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. So apa yang kita boleh pakai dalam perjuangan kita, apa yang kita harus bantah, kita harus tentang supaya ia lebih diperbaiki. So saya cakap ini harus diusahakan. So kami macam aktivis, sebenarnya saya tak ada jawapan bila tempoh benda ini akan tercapai, bila tempoh benda ini akan sukses. Tapi saya kata perjuangan itu satu yang berkesinambungan. Kami harus teruskan sebab tahap pemikiran kita dengan tahap pemikiran orang di luar sana mungkin tak sama kepatasan dia. So kita harus ada slow talk lah, kita harus banyak membuat aktiviti lah dan sebagainya. So dan ini memang merupakan satu cabaran lah sebab kita sebab macam kami aktivis ini pun semua pun sukarela, kita pun ada kehidupan sendiri. Tapi untuk melakukan benda ini kita harus teruskan, tetapi cabaran-cabaran lain pun macam terpaksalah kami menghadapi dan menghadapilah. Maksudnya bagaimana kami nak memikirkan kehidupan kami, tapi bagaimana kami juga harus memikirkan untuk melakukan perjuangan, membuat banyak aktiviti untuk komuniti kami di akar umbi. So jadi saya cakap yang ketiga tu kita macam menggalakkanlah mana-mana NGO yang mempunyai keprihatinan kan untuk lebih memberi dorongan kepada orang asli untuk meneruskan kami punya perjuangan. Sebab salah satu kenapa kita kata perlu banyak dorongan, sebab saya rasa ketakutan
ketakutan dan rasa kecewa di kalangan masyarakat orang aslinya sangat masih tebal. Jadi kita kena bagi mereka keberanian dan keyakinan bahawa semua manusia di dalam dunia ini mempunyai hak yang sama untuk menuntut keadilan. Apa yang kita rasa kita dipinggir, kita ditindas, kita harus bangkit dan kita harus bangkit untuk menuntutlah. Jadi setakat itu saja, Doktor. Saya rasa saya sudah ambil masa banyak. Tidak apa. Terima kasih Saudari Tijah berkongsi dari perspektif saudari tentang cabaran yang dihadapi oleh orang asli di Semenanjung. Memang suara orang asli sudah lama diabaikan. Memang seruan daripada saudari, saya sangat merasainya dan berharap rakan-rakan orang asli di luar sana yang mendengar bergabunglah dengan saudari Tijah dan juga rakan-rakan orang asli dan orang asal dari Sabah dan Sarawak untuk sama-sama mengutarakan suara, dan kerana anda dah diberi suara, jadi perdengarkanlah. Sebab itu kita ada platform sebegini ini untuk memberi suara, dan mungkin ada platform lain juga yang anda boleh memastikan suara anda didengar. Okay, terima kasih. Sebab masa kita memang sangat pendek, so I'll move on to the next one. YB Jenny, sebagai seorang aktivis dan ahli politik, adakah YB Jenny percaya bahawa kepelbagaian budaya dan kemajmukan di Malaysia dari segi adat, bahasa, kepercayaan, pandangan dunia merupakan kekuatan? Adakah ia merupakan kekuatan negara kita? All the diversity that we have in the country, is it our strength? And apakah YB rasa pendekatan politik yang paling berkesan bagi kelompok ahli politik yang ingin mempertahankan dan membawa isu kepelbagaian dan keterangkuman menjelang PRU 15? Is it too long the question? It's okay. Okay. Ini soalan yang sudah sebelum ini sudah diberikan oleh doktor. Jadi saya pergi ke soalan 3 apa itu. Ya, dari segi pengalaman saya sendiri, kepelbagaian budaya dan kemajmukan di Malaysia memang satu kekuatan negara kita, kerana dengan adanya kepelbagaian budaya ini dan kemajmukan di Malaysia, saya lihat ni sebagai memberi kepelbagaian ilmu dan kearifan. Dan kalau kita manfaatkan dia ataupun harness lah dengan lebih baik, ini adalah satu kekuatan. Bagi saya dia boleh memperkayakan segala hasilan negara. Jadi kita boleh, I think in terms of economy, kerana kita diverse kan, jadi hasilan itu pun boleh menjadi diverse. Selain daripada itu, integrasi sosial masyarakat ini akan lebih mantap lah, ya, bukan saja antara satu kaum saja begitu, tapi dengan adanya kepelbagaian ini kita boleh belajar untuk more understanding kan, memahami budaya-budaya yang lain. Selain daripada itu, saya rasa struktur kepimpinan dan politik yang seperti dikatakan oleh Prof tadi itu kan, dan juga Tijah, penting ini struktur kepimpinan dan politik. Biasanya kita hanya mendengar, kalau kebanyakan struktur politik ini diambil dari Barat, kita tidak melihat kepada struktur kepimpinan orang asal, terutamanya seperti consensus building. Ini sesuatu cara kepimpinan saya rasa yang penting yang boleh kita gunakan, dan dia lebih harmonis lah. Dan dalam politik saya rasa ini akan membantu kita juga. So selain daripada itu, saya tengok macam ilmu dan kearifan dari sudut lain lah, termasuklah pendidikan, kesihatan,
penjagaan alam sekitar misalnya, conservation values, nilai-nilai ekonomi kita, dan juga macam mana kita menjalankan ekonomi dan trading kita ini adalah dari sudut majmukan ataupun yang terutama yang macam orang asal ini memang banyak yang kita boleh pelajari. Teknologi itu pun memang ada, walaupun ini yang masalah dia selalu orang asal ini atau mungkin community minority dilihat dengan sudah pengetahuan yang kolot. Tapi kita tidak tahu bahwa kalau kita tengok dari history ya ataupun sejarah kita, tamadun yang sudah berabad-abad ini telah memastikan bahwa alam sekitar kita ini terus dijaga dan harmoni kita ini dijaga oleh community-community ini. So itu saya rasa memang satu kekuatan untuk negara kita kalau kita betul-betul lah menerima ilmu dan kearifan itu. Dan soalan yang satu lagi itu yang pandangan saya berkaitan dengan pendekatan politik yang boleh diambil. Satu itu saya rasa adalah untuk kita perlu memastikan lah isu-isu kepelbagaian dan keterangkuman ini termasuk dalam naratif politik atau manifesto parti atau gabungan parti. Baru-baru ini misalnya di Pakatan Harapan saya telah berusaha supaya pandangan dunia orang asal dan apa yang penting bagi orang asal dimasukkan di sana. Of course ini we also have to explain lah. Jadi bagi saya ahli-ahli politik, terutama kami sebagai orang asal dalam politik ini, menghuraikanlah visi untuk menangani isu-isu kepelbagaian dan juga keterangkuman ini kepada rakyat, supaya rakyat pun melihat kesungguhan ahli politik lah dan memberi sokongan dan juga memberi cadangan-cadangan mereka, ataupun sekurang-kurangnya lah mereka rakyat dapat membezakan calon yang mempunyai komitmen berkaitan dengan isu ini. Akhir sekali yang cadangan saya adalah memberi kesedaran politik lah kepada pengundi, terutama pengundi muda ya, yang sekarang now we have 18 years old ya, tentang pentingnya isu-isu ini diangkat dan diberi peluang kepada mereka untuk menyuarakanlah isu-isu kepelbagaian dan keterangkuman ini supaya dia dijadikan sebahagian daripada naratif politik dan calon-calon yang ada ataupun parti-parti yang bertanding. Itu juga pentingnya menggunakan media sosial ataupun platform lain untuk memastikan parti atau calon itu, terutama yang incumbent kan, memberi satu report card lah bagaimana mereka ataupun mana-mana ahli politik itu telah mempertahankan isu-isu kepelbagaian dan keterangkuman sebelum itu. So ini antara cadangan saya untuk memastikan bahwa semua inilah dari sudut kepelbagaian dan keterangkuman ini diambil ataupun diangkat semasa PRU 15 ini. Thank you. Okey, terima kasih YB. Okey, seterusnya soalan untuk Prof. Ahmad Fauzi. Sebagai seorang profesor dalam bidang sains politik, boleh tak Prof membantu kita memahami isu-isu kontroversi yang wujud dalam lingkungan awam popular seperti Mat Kilau dan perayaan Bon Odori yang dihubung-kaitkan dengan kebangkitan semangat ketamadunan Melayu Islam. Tadi Prof ada bersentuh sedikit pasal tu, mungkin boleh terangkan sekali lagi lebih lebar lagi. And then actually we are running a bit out of behind time, so mungkin nanti saya bagi Prof signal ya, we have about 5 to 7 minutes macam tu. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Juana. Okay, memang kalau nak jelaskan persoalan yang panjang, ini sentuh sama masalah etnoagama dan pandangan kelompok majoriti Melayu Muslim lah,
Okay, especially yang mana saya telah menulis tentang perkara ini dengan panjang lebar. Cuma mungkin kepada masyarakat awam kebanyakannya tidaklah membaca tulisan-tulisan yang berbentuk kesarjanaan, yang berbentuk scholarly. Okay. Walau bagaimanapun secara ringkasnya, kalau dilihat daripada soalan tu menyentuh tentang ketamadunan Melayu Islam, masalah besar yang saya lihat dalam memahami perkara ini ialah di mainstreaming, okay, of extremism, okay, ataupun bagaimana fahaman-fahaman yang tegar yang berbentuk rigid, okay, tetapi sudah menjadi mainstream di dalam beberapa wave lah, okay, dalam okay, hasil daripada beberapa perkembangan dunia, okay, yang mana perkara ini banyak yang ditelan oleh kelompok majoriti Melayu Muslim dengan cara yang tidak disedari. Ada juga yang dengan cara yang disedari tetapi oleh kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu seperti untuk mendapat faedah daripada petrodollars, okay, daripada Timur Tengah yang masuk dengan secara mendadak, okay, pada tahun 70-an dan 80-an, dan perkara itu sendiri memberi satu dorongan dan juga bantuan keuangan yang besar ke menerbitkan fenomena yang dipanggil sebagai Islamic Revival ataupun Islamic Resurgence di Malaysia pada tahun-tahun 80-an 90-an, dan kemudian diambil pula oleh pihak pemerintah BN UMNO ketika itu sebagai salah satu cara juga untuk meneutralkan cabaran daripada parti PAS ketika itu. Dan kita melihat bahawa banyak agenda-agenda yang sebelumnya dipelopori oleh kelompok-kelompok Islamis kemudiannya menjadi mainstream, okay, dan menjadi amalan, okay, ataupun dibawa oleh pihak pemerintah, okay, hingga mungkin beberapa kemuncak-kemuncak tertentu seperti pengumuman Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri pada 30 September 2001 di persidangan Parti Gerakan bahawa Malaysia ini sudah mencapai tahap negara Islam. Jadi kalau kita nak melihat benda-benda ini, banyak benda yang kena ditelan dan kena dibaca, okay, bagaimana kita boleh sampai kepada satu peringkat. Cuma kadang-kadang saya melihat bahawa perkara ini lazim ditafsirkan oleh pembawa-pembawa polisi dalam bentuk sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam bentuk yang menguntungkan satu bentuk politik, dengan tidak melihat kepada keluasan Islam, malah keluasan tamadun Melayu, mengakibatkan bahawa masyarakat secara umum melihat bahawa tamadun Melayu Muslim ini sempit, tamadun Melayu Muslim ini sangat mementingkan diri sendiri, sedangkan sejarahnya yang panjangnya tidak begitu. Dan sejarah tolerannya politik Muslim dan politik Islam sendiri, kalau kita melihat dalam the global history yang panjang itu, okay, adalah sampai kepada satu peringkat bahawa apabila berlaku penindasan kepada kaum Yahudi di Eropah in the Middle Ages, mereka lari sebenarnya ke kawasan yang diterajui oleh umat Islam di bawah Empire Osmaniyah ketika itu, kerana mereka ditindas di Eropah, dan dituduh dengan bermacam-macam tuduhan membawa pandemik dan sebagainya. Hatta saya baru mendapat satu video dihantar oleh seorang rakan tentang perbincangan dalam satu talk show lah di US yang melihat kepada sejarah juri sistem di Amerika itu, adalah asalnya dipraktis oleh dalam sistem keadilan Islam, sampai ke peringkat itu. Tetapi perkara-perkara ini tidak di-highlightkan
ataupun fakta bahawa free trade, pasaran bebas yang pada hari ini semua orang dalam social science, dalam economics especially kaitkan dengan Adam Smith, sudah disentuh oleh Ibn Khaldun lama dah. Tetapi ini tidak di-highlightkan. Tetapi yang di-highlightkan especially oleh media lah banyak perkara-perkara yang berbentuk negatif ataupun menunjukkan bahawa tamadun Melayu Muslim itu sempit dengan banyak perkembangan yang negatif yang berlaku di Malaysia dan di dunia secara umumnya dengan fenomena-fenomena yang dipanggil Islamofobia, hasil daripada beberapa tindakan yang menuju ke arah ekstremisme dan terorisme di peringkat global. Oleh kerana perkembangan teknologi yang begitu laju pada zaman ini, apa-apa sahaja yang berlaku di luar sana pada hari ini dengan begitu cepat, spread ke dunia sebelah kita dan unfortunately begitu cepat mempengaruhi trend pemikiran kita di sini. Dan inilah yang penting untuk kita ingatkan bahawa kita mempunyai jati diri kita sendiri dan bukan semua perkara yang berhubung kait dengan masalah etnoagama di negara ini boleh dirumuskan dalam bentuk yang simplistik. Dalam bentuk yang simplistik yang dipanggil oleh sebahagian ahli sains sosial sebagai inilah siege mentality. Orang semua nak kenakan kita, orang semua nak tindas kita. Jadi kita mesti mengurung diri kita dalam satu fortress, dalam satu kubu, yang mana dalam kubu tersebut persoalan etnoagama yang sempit itu bukan persoalan kenegaraan yang besar yang menjadi isu. Dan masalah besar yang timbul terutama dalam era-era kebelakangan ini ialah golongan yang mendominasi politik di negara ini adalah terdiri daripada ahli-ahli politik yang sebahagian besar mereka daripada fahaman ini. Dan saya memang kena minta maaf banyaklah kepada kalau ada ahli politik yang mendengar ni, sebab saya adalah seorang saintis politik dan memang kami political scientist ni we despise politicians a lot. Sorry to YB Jenny mungkin tak termasuk dia lah. Sebab kita melihat bahawa begitu banyak masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ahli politik ni yang berfikiran sempit dan kita sangat mengharapkan bila kita interview ahli politik ni memang pelbagai benda yang keluar dan sebahagian kita akan berasa terkejut dengan perkara-perkara yang off record yang dikeluarkan oleh ahli politik ini. Tapi itulah yang telah sistem kita hasilkan dan kita sangat mendambakan mereka yang berfikir dalam bentuk yang statesman-like, dalam bentuk yang mementingkan kenegarawanan dan bukan kepentingan sempit semata-mata. Itu Dr. Joanna. Okey, terima kasih Prof. Okey, so saya akan move, kita akan bergerak ke round ketiga sebab saya juga tengah memantau masa. Saudari Tija, adakah anda bersedia? Ya, okey. Ini soalan untuk saudari. Sebagai kelompok masyarakat sivil bagi pihak orang asli, apakah yang boleh kaum orang asli tuntut daripada organisasi politik yang bertanding dalam pilihan raya umum akan datang, supaya seluruh Malaysia boleh memahami keperluan dan kehendak orang asli dengan lebih baik, supaya suara-suara orang asli yang sebelum ini mungkin tidak didengari atau diabaikan atau pura-pura tak didengari, bagaimanakah untuk memainstreamkan suara-suara orang asli dalam forum agenda rakyat ini? Silakan. Okey, terima kasih Doktor. Okey, saya rasa yang paling penting pada saya lah, kebanyakan kami lah menuntut macam ini, kepada calon-calon
calon-calon yang bertanding kan, dia mula nak bertanding dan setelah dia menang, sepatutnya saya rasa semua ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen, mereka harus bertanding kerana keikhlasan, ikhlas, bukan macam Dr. Pauzi cakap, mereka bertanding hanya kerana mereka nak jadi usahawan politik, nak cari keuntungan sendiri. Saya rasa mereka kena ikhlas, mereka kena serius dalam menjalankan tanggungjawab, bukan serius untuk mengumpul harta untuk diri sendiri, tapi serius menjalankan tanggungjawab kerana rakyat telah memilih kamu. Jadi kamu harus bertanggungjawab untuk memikul atau membawa apa yang rakyat tuntut, rakyat kehendak selama ini, bersusah payah turun undi dan sebagainya, mengangkat kamu menjadi seorang pemimpin yang hebat, tetapi kamu tidak menjalankan tanggungjawab kamu dengan sebaik mungkin dengan mendengar apa yang dituntut oleh rakyat. So sebagai orang asli, saya melihat bahawa selama ini kami lihat kebanyakan orang tidak serius mau mendengar apa yang orang asli nak, tidak serius dalam membawa suara orang asli, tidak serius dalam kononnya nak mengatasi, mencari penyelesaian untuk orang asli. Mereka tak serius. Contoh ya, dalam isu Akta 134, kebanyakan kepimpinan mereka bukan kepimpinan masyarakat, ya, kepimpinan di luar sana, sama ada mereka ADUN atau MP atau mereka ini agensi kerajaan, mereka tak serius untuk betul-betul melihat kelemahan akta tersebut. Kalau dah tahu kelemahan dia, mereka nak kena pindah perkara tersebut dengan mendengar apa yang orang asli nak. Mereka tak serius benda ni. Benda ni dah berlaku dari tahun 54 sampai ke sekarang 2022. Tak pernah berubah, tak pernah bertukar. Masih benda yang sama. Nanti kalau kita cakap balik-balik, mereka kata mereka akan keluarkan peruntukan untuk buat kajian. Dari dulu mereka kaji, tapi tak ada penyelesaian. So berapa ratus juta atau berapa bilion lagi yang nak dikeluarkan untuk membuat kajian, untuk mendengar suara orang asli, untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang tidak adil ini untuk menjadi lebih baik. Sampai bila kan? So saya rasa sekarang masanya wakil rakyat, calon-calon yang bertanding harus fahamlah, harus menjalankan tanggungjawab mereka seperti yang YB Jenny lakukan sekarang. Saya faham ada satu dua orang politik yang baik yang cuba, tapi boleh katakan 90% ahli politik yang ada dalam negara kita ini yang tak boleh diguna pakai. Yang terang-terang kita lihat mereka menjadi ahli politik untuk diri mereka sendiri. Apa yang rakyat cakap semua mereka tak nak dengar. Terutama yang minoriti lah, macam orang asli, macam banyak minoriti yang lain. Mereka tak nak dengar isu-isu macam ni. Yang mereka akan sambut, yang akan mereka cakap, okey, isu-isu yang macam Dr. Pauzi cakap, isu-isu yang berkaitan dengan yang akan beri mereka keuntungan seperti isu agama lah, isu transgender lah, yang benda itu sebenarnya satu benda biasa, satu benda yang sama seperti isu-isu yang lain, tapi mereka perhebatkan sebab ia memberi mereka keuntungan. Saya rasa dah sampai masanya ahli-ahli politik kena sedar benda ni. Kalau tidak, pilihan raya ke-15, saya rasa rakyat kena faham dan kena tukar. Yang lama-lama ni tak boleh pakai lagi, mesti buang. Mesti cari calon-calon ataupun orang-orang baru yang kita lihat lebih terbuka, lebih faham, lebih betul-betul nak lihat negara ini menjadi sebuah negara yang maju dengan kepelbagaian budaya, kepercayaan dan sebagainya yang dulu-dulu kita amalkan, yang nampak lebih harmonis dan lebih maju ke depan. Bukan kita balik ke belakang lagi. Kita nak jadi seperti zaman-zaman kuno yang berperang, bergaduh sebab agama dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. So, sama untuk isu orang asli. Kalau semua calon atau ahli politik tak serius, semua yang menjadi kerajaan tak serius, kita akan berubah. So, saya punya tuntutan adalah
semua orang harus mulai serius memandang, harus terima kami lah sebagai orang. Itu yang penting. Semua orang harus terima orang asli sebagai manusia lah, sebagai manusia dan salah satu kaum dalam negara ini yang mempunyai keunikan sendiri, mempunyai kebudayaan sendiri, yang mana kami juga merupakan satu kaum yang memberi kepelbagaian dalam negara ini. So kalau selagi pandangan itu tak berubah, pandangan itu tidak menghala ke macam itu, masih melihat orang asli satu kelompok yang tak boleh diguna pakai lah, yang tak tahu apa-apa. So saya rasa tak ada maknanya lah, tak akan berlaku apa-apa perubahan. Doktor, sampai situ saja. Terima kasih. Terima kasih Saudari Tijah. Memang perkongsian yang sangat passionate, dari hati kita dapat rasa. So memang nanti saya akan rumuskan sekali lagi kerana kita takut mengambil masa untuk para penonton di FB boleh ajukan soalan di FB ya. Nanti ada tim teknikal yang kumpulkan soalan juga. So kita beralih kepada YB Jenny. Ia juga berkaitan dengan apa yang dikongsikan tadi oleh Saudari Tijah mengenai cabaran yang dihadapi oleh orang asli di Semenanjung. Bagaimana pula dengan di Malaysia Timur? Apakah masalah utama yang dihadapi oleh komuniti minoriti di Malaysia Timur? Dan adakah masalah demikian boleh dikaitkan dengan cabaran keterangkuman dan kepelbagaian dalam konteks politik semasa di Malaysia? Silakan YB. Thank you. My own, okay. Terima kasih atas soalan tu. Saya rasa selepas mendengar Tijah dan juga Prof tu kan memang masalah dia di Sabah dan Sarawak ini adalah sama, dan yang utama bagi saya adalah diskriminasi dan pengabaian. Dan dalam konteks politik, kalau kita lihat nih dari segi politik atau ekonomi, kita boleh katakan atau disingkatkan sebagai kemiskinan lah. Dan di Malaysia ini 8 daripada 10 daerah termiskin yang dikenal pasti di bawah rancangan Malaysia ke-12 adalah dari Sabah, dan 1 dari Sarawak juga kalau dari East Malaysia ini kan. Dan 8 daerah ini adalah Kota Marudu, Beluran, Telupid, Pitas, Kudat, Nabawan, Kinabatangan, dan Kota Belud. Di Sarawak pula daerah Pusa. Dan semua daerah ini adalah terletak di kawasan luar bandar dan penduduknya majoriti orang asal. Dari konteks politik dan hak asasi, orang asal di daerah-daerah tersebut mengalami situasi yang sangat teruk dari segi infrastruktur, kemudahan asas, dan service delivery ataupun penyampaian perkhidmatan yang boleh dianggap sebagai criminal neglect ya, ataupun macam jenayah pengabaian ya, dalam kawasan ini. Ini sudah berlarutan lah. Dari dulu saya membuat kajian kemiskinan tahun 80-an lagi sampai sekarang, kawasan-kawasan ini masih lagi dianggap sebagai daerah yang miskin. Dari sudut alam sekitar pula, 8 daerah ini mengalami pembangunan tanah yang pesat dan terdapat banyak aduan-aduan tentang ketiadaan perlindungan alam sekitar. Sungai-sungai tercemar, yang sungai ini yang menjadi sumber kehidupan orang asal ini tercemar. Hutan dibuka untuk penanaman tanpa pembelakan dan tidak ada penanaman semula, dan kawasan tradisi dicerobohi, termasuklah terdahan air dan juga tempat kawasan hutan community. Kalau kita kaitkanlah diskriminasi dan pengabaian dalam konteks politik semasa ini, saya setuju dengan Prof dan Tijah bahwa ramai wakil rakyat dan pemimpin politik tidak mengambil tanggungjawab ataupun memperpedulikan komuniti orang asal, termasuklah wakil rakyat di kalangan orang asal itu sendiri. Kita lihat saja kalau di kawasan ini yang saya katakan tadi, sangat mengejutkan di Sabah ini, Kota Marudu di bawah
Maximus Ongkili, 6 penggal sebagai MP, Presiden PBS, Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak, Beluran dan Telupin, 2 daerah di bawah MP, Ronald Kiandi, MP sejak 1999, dan dia juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan at the federal level. Rahim, ahli politik sejak 2004, memegang jawatan ini sebagai Menteri Persekutuan, dan banyak lagi. Dia adalah di kawasan Hudat dan Pitas, juga daerah yang termiskin. Nabawan, dari dulu lah di bawah pensiangan ini MP, sekarang ini adalah Ate Kurup. Dulu Joseph Kurup berapa, dari tahun 2008 dia sebagai MP sampai sekarang, dan dia juga dalam pernah sekarang ini Ate adalah Timbalan Menteri Kerja Raya Persekutuan. Dan Bung Mokhtar, ahli parlimen, hebat dan kontroversi ini memegang kinabatangan sebagai parlimen ini sudah 5 penggal berturut-turut. Dia juga Timbalan Ketua Menteri Sabah. Semua pun Menteri Kerja Raya di dalam kabinet sekarang. Dan Tongod diwakili oleh Mas Yumbana. Semua nih orang asal ini, pengurusi Lembaga Perumahan dan Pembangunan Bandar Sabah. Dia juga adalah wakil-wakil. So of course Munira ini di Kota Belud memang dia pernah juga menyandang sebagai timbalan menteri, tapi sekarang adalah dalam pembangkang lah. So saya lihat ini sebagai satu pengabaian ini, yang criminal neglect to me is a big problem, and we link it to macam kita tadi itu juga kesungguhan pemimpin itu untuk melihat kepada isu-isu orang asal ini. Bukan tidak tahu, mereka semua tahu isu ini, tapi kenapa tidak ada tindakan yang telah diambil. So ini bagi saya lah my contribution to that question yang doktor telah tanya. Terima kasih. Okay, terima kasih YB. I'll move on to the next question now. Prof. Ahmad Fauzi. So, okay, Prof. Okay, so we've been discussing about inclusivity and diversity and the challenges the country currently faces. So in your opinion as an academic, how do you think inclusivity and diversity can actually benefit the country? You did share a little bit earlier, but maybe you could explain a little bit more. And what do you think are some ways forward as an academic in ensuring inclusivity and diversity? Thank you. Silakan, Prof. Okay, terima kasih Dr. Joanna untuk soalan yang terakhir ini. First, I think pertama kita tidak ada pilihan. Okay, dan sebagai mereka yang sudah kira bersumpah lah, okay, untuk taat setia sebagai rakyat kepada negara ini, kepada rukun negara dan sebagainya. Okay, kita bukan di dalam posisi nak pergi ke mana-mana, melainkan kita sendiri punya pilihan untuk bermigrasi ke luar negara, okay, mungkin di atas sebab perkahwinan dan sebagainya. Itu fine, sebab okay, dunia ni sekarang pun seperti dah satu perkampungan. Tapi bagi kita yang memang the future of ourselves and our families, okay, our children, our grandchildren, apa dan sebagainya, yang kita merasakan bahawa the future for them is in this country. Okay, what alternative is there? Okay, selain daripada memang untuk merangka satu dasaran hidup dalam keadaan yang acknowledge ataupun memperakukan inclusivity, terangkuman dan juga diversity, ataupun kepelbagaian, yang memang bagi banyak negara-negara yang membangun pun begitulah juga permasalahan mereka hasil daripada perpindahan manusia
pergi dan masuk ke pelbagai negara dalam keadaan ekonomi dunia yang berbolak-balik, ini adalah perkara yang tidak boleh dielakkan. Bagaimanapun kita nak mengimpikan bahawa Malaysia ini didominasi oleh satu kaum ke, fahaman ke, agama ke, at least in the foreseeable future, itu tidak akan berlaku. Apa yang dalam sejarah yang lepas, itu ialah kita boleh belajar sebagai sejarah. Yang mana contohnya satu masa dulu British pun memperakui bahawa Malaya itu dipunyai oleh sultan-sultan. British membuat treaties dengan sultan-sultan dan sebagainya. Ini Kesultanan Melayu Muslim dalam yang difahami sebagaimana dulu. Tetapi benda ini perlu ada perkembangan selepas negara ini melalui fasa-fasa tertentu. Dan satu hal yang sangat sering dilupai oleh Semenanjung ialah the joining of Malaya with Sabah dan Sarawak sebagai equal partners of the federation, sering dilupakan hatta oleh ahli politik sendiri. Jadi mahu tidak mahu, ini perkara yang mesti saya ingat kita perakukan. Dan jikalau kita mengambil dasar-dasar perlembagaan, contohnya Islam sebagai agama persekutuan. Dan dilihat daripada tafsiran bahawa keluasan Islam ini boleh di-acknowledge, untuk apakah salahnya untuk kita mengambil tafsiran-tafsiran yang memang menghargai sejarah dan juga kepelbagaian yang begitu tamadun Islam menunjukkan penghormatan. Especially before the age of colonialism, di mana banyak negara-negara Muslim kemudian dijajah oleh kuasa-kuasa Barat, berlaku penindasan sebagainya, menyebabkan banyak timbul kebencian kepada kuasa-kuasa asing. Tetapi selain daripada itu, kita melihat begitu banyak bukti-bukti tolerance, dan juga inclusivity dan juga kepelbagaian yang berlaku. Dan benda ini mudah dengan Google sahaja. Google contohnya bagaimana sikap the Prophet Muhammad, peace be upon him, ketika dialog agama dengan the Christians of Najran. Ini jelas. Dalam keadaan bahawa ada pihak-pihak di negara ini merasakan bahawa dialog antara agama ini satu perkara yang negatif yang merendahkan martabat Islam. Tapi kita pergi kepada sejarah Islam daripada Rasulullah SAW sendiri, ini menafikan sikap ini. Begitu juga hak yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Christians yang meminta hak-hak tersebut, yang mana kalau kita pergi ke St. Catherine's Monastery di Sinai, Mesir, saya pernah pergi dah. Kita boleh melihat di atas tu hak yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Christians daripada zaman dulu lagi. Hak-hak beribadat apa dan sebagainya, mereka cukup menghargainya. Saya sebab zaman saya muda dulu belajar di Europe, tapi saya pusing juga ke Turki, kemudian ke Mesir dan melihat tempat-tempat bersejarah ini. Jadi kalau kita memahami Islam dalam bentuk ketamadunan yang luas, sebenarnya tidak ada masalah. Saya rasa untuk kita menerima inclusivity dan diversity sebagai perkara yang sudah semestinya kita tabalkan sebagai satu prasyarat untuk hidup dengan aman, damai, tenang dan harmoni di negara ini. Yang saya rasa semua rakyat, sama ada kumpulan majoriti maupun minoriti, sama ada kumpulan kumpulan yang dominan ataupun yang tidak dominan, ataupun yang ramai maupun sedikit, semuanya mahu bahawa negara kita ini kekal dalam keadaan begitu dan tidak berlaku sebagaimana contoh yang saya sebutkan berlaku di Sri Lanka baru-baru ini. Dan saya ingat platform di mana kumpulan-kumpulan yang berlainan ini bertemu, berbincang harus disemarakkan. Saya menyebut contoh interfaith tadi.
Okay. Walaupun ada pandangan-pandangan negatif, tapi ada satu usaha contohnya oleh Datuk Anwar Fazal di Pulau Pinang ini, Malaysian Interfaith Network. Yang mana kalau kita melihat motonya, treat others as you would like to be treated. Okay. Kalau kumpulan majoriti perlu melihat bahawa kalau kumpulan minoriti kita treat mereka dengan cara yang tidak baik, apakah kita suka bahawa kita di-treated begitu? Saya rasa Malay Muslims do not like how Muslims are treated di negara-negara yang dirasakan bahawa orang Islam ditindas, seperti di India ke, ataupun di setengah negara di Eropah ke. Maka dalam keadaan yang sama, berpegang pada satu falsafah tersebut itu, maka bila kita berada dalam keadaan majoriti, kita tidak sepatutnya menindas ke kumpulan minoriti. Dan bagi mereka yang katalah saya lama, daripada masa saya belajar daripada A-level sampai ke PhD, lebih kurang 10-11 tahun di Eropah, dalam keadaan minoriti. Dan dalam keadaan kita sebagai orang Islam, kalau di Eropah itu dalam keadaan minoriti. Dan ada masa-masanya our brothers in faith didiskriminasi sebagainya. Kita pun dalam keadaan tidak suka, kan. Jadi benda itu tidak sepatutnya difaham apabila kembali ke negara kita, berada dalam kelompok majoriti, bahawa ketidakadilan itu bukan satu prinsip di dalam Islam. Malah Islam mesti menjanjikan bahawa keadilan itu berlaku kepada semua rakyat yang bernaung di bawah sebuah negara Muslim, merentasi batas perkauman, agama, etnik, dan social privileges ataupun jurang-jurang sosial yang lain. Okey, itu saja. Dr. Joanna. Terima kasih Prof untuk soalan tadi. So I think in the interest of time, saya akan move on kepada soalan yang ditujukan kepada ahli panel daripada para hadirin dan penontonnya. Soalan pertama ditujukan kepada YB Lasimbang. Ini mungkin berkenaan tentang gender yang gender quota. Soalan to YB Lasimbang is it time to review quotas? Saya rasa masih penting bagi kawasan di mana I think dari segi pendedahan wanita itu ataupun opportunity mereka sudah lebih tinggi, ini okey. Tapi dari segi misalnya terutama di kalangan orang asal, di kalangan masyarakat luar bandar ini, di mana peluang mereka memang kurang dan opportunity untuk pergi belajar ataupun meningkatkan lagi skill, mereka memang sudah ketinggalan. Jadi bagi saya kuota itu memang masih lagi penting. Dari segi politik, misalnya penglibatan wanita dalam politik jauh di belakang. And then it's decades of discrimination of wanita, kan. Jadi perlu bagi saya kuota itu. Okay, thank you YB. And soalan seterusnya ditujukan kepada Prof. Prof, bukankah rukun negara beri rangka untuk nation state? That's the question. Okey, secara teorinya ya, tapi secara praktikalnya, as I was saying just now, is very disappointing lah. Okay, sebab at the end of the day, untuk menjalankan apa-apa urusan ataupun semangat yang timbul daripada asas-asas negara bangsa yang nak dibentuk, okay, dia akan jatuh kepada siapa? Pada ahli-ahli politik. Okay, dan kalau ahli-ahli politik ni dia akan datang dengan berpelbagai wajah. Ada wajah kenegarawanan mungkin, okay, ada wajah politik sempit. Tetapi dalam masa-masa di mana keadaan politik itu berlaku penekanan, okay, dan pressure, yang mana kita banyak melihat itu berlaku dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, kerana bentuk politik yang kerajaan sentiasa struggle untuk mengekalkan majoriti yang slim,
ataupun majoriti yang doubtful dalam parlimen, menyebabkan dalam keadaan sebegitu selalu berlaku bahawa kepentingan sempitlah yang yang dijuarai, unfortunately. Jadi secara teoretikalnya tetapi secara hakikatnya tidak berlaku, dan itulah saya ingat yang satu benda yang rakyat kena make a stand, bahawa ahli politik yang berfahaman kepentingan sempit ini perlu direhatkan dalam pilihan raya yang akan datang. Dan saya melihat bahawa banyak benda-benda tidak benar diwar-warkan, terutama dalam media sosial. Saya nak bagi contoh. Dan YB Jennings ni pun adalah daripada parti DAP. Saya dah tinggal di Pulau Pinang sejak saya balik pada PhD, bertugas di USM 24 tahun. Dan dalam 13 tahun yang lepas ni, Penang is negeri DAP. Dan kita pun tahu, dan banyaklah benda yang dalam media sosial yang digembar-gemburkan, antaranya tak boleh azan dan sebagainya. Tapi saya sebagai rakyat yang tinggal sini di sendiri, saya boleh katakan bahawa di Pulau Pinang ini dan di era DAP lah, bukannya setakat ada azan, ditambah azan subuh tu 2 kali. Tak pernah berlaku di era BN. Malah saya melihat bahawa ni Pahang baru mula 2 azan ni. Pahang ni negeri yang Ahlussunnah wal Jamaah very strong lah. Dengan muftinya Dr. Abdul Rahman Osman, sangat terkenal lah dengan stand dia yang sangat mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Pun baru mula 2 azan. Pindah negeri DAP lama dah. Jadi half an hour before masuk subuh tu azan. Bukan pelan-pelan, kuat. Masuk subuh azan lagi. Dah lama dah. Dan pernahkah saya mendengar komplain daripada rakyat non-Muslim? Sedangkan we know that rakyat non-Muslim Penangnya half-half lah. Muslim dengan non-Muslim, Rafi. Tak pernah komplain. Tak pernah dengar apa masalah pun yang timbul. Ini adalah tolerance. Contoh yang diberi. Tetapi mereka yang di luar ni kadang-kadang bercakap dalam keadaan seolah-olah Melayu Pulau Pinang ni sentiasa ditindas, sentiasa diketepikan oleh kerajaan non-Muslim apa dan sebagainya. Sedangkan orang di dalam sendiri tu, yang tinggal di dalam negeri sendiri, tidak berpandangan sedemikian. Dan ini juga masalah apabila kita terlampau mempercayai media sosial. Hatta ahli-ahli akademik sendiri pun akhirnya dia punya fieldwork pun fieldwork media sosial je. Dia tak turunlah fieldwork jumpa sendiri. Dia jumpa sendiri masyarakat bawahan. Dia tengok kertas-kertas kerja, especially era COVID ni, semua orang tak boleh buat fieldwork media sosial. Dia punya sumber tu semua YouTube. Jadi bilakah kita bergelanggang turun langsung kepada masyarakat, jumpa dengan masyarakat orang asli seperti yang Cik Tijah gambarkan tadi, jumpa dengan komuniti terpinggir di Borneo, di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih Prof. Soalan seterusnya ini lebih kepada komen. Semasa Saudari Tijah memberi perkongsian tadi, ada audiens yang memberi komen bahawa mendidik orang asal amat mencabar kerana di pedalaman ini selain pengangkutan, galakan ibu bapa tidak begitu bagus. Itu adalah komen salah satu penonton lah. Mungkin Saudari Tijah ada komen atau apa-apa? Terima kasih kepada komen tersebutlah. Saya tak boleh kata tidak betul. Mungkin ada juga kebenarannya, kurang dorongan dari keluarga untuk anak-anak mereka mendapatkan pendidikan. Tapi saya rasa kita juga kena lihat apa punca ibu bapa kurang memberi dorongan kepada anak mereka untuk mendapatkan pendidikan.
kena lihat apa punca dia. Apakah ekonomi mereka, apakah situasi keadaan persekitaran yang memberi banyak tekanan kepada mereka dari segi ekonomi, dari segi environment dia. Saya rasa kalau ibu bapa di pinggir bandar yang mungkin keadaan mereka lebih selesa, mungkin ekonomi mereka lebih bagus dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah untuk memberi dorongan kepada anak-anak, tapi untuk memberi dorongan kepada anak-anak untuk dapat pendidikan. Tapi kalau ibu bapa di pendalaman, bukan 100% ibu bapa di pendalaman yang tidak memberi dorongan kepada anak-anak mereka untuk dapat pendidikan. Ada ramai anak-anak asli yang di pendalaman juga mendapat pendidikan yang cemerlang dalam persekolahan mereka. Tapi ada juga ibu bapa yang mungkin kurang memberi dorongan sebab keadaan dia orang, situasi dia orang dalam keluarga, mungkin ekonomi mereka dan sebagainya. Mungkin sekolah itu jauh, dia macam kebimbangan mereka atas keselamatan anak-anak, ataupun kena hantar anak-anak ke asrama dalam usia yang sangat muda, so mereka risau sebab banyak kejadian-kejadian yang pernah berlaku. Kadang-kadang ini semua menjadi hambatan lah kenapa keluarga mereka kurang mendorong ataupun tidak berapa mengambil berat kepada pendidikan anak-anak. Bukan semua. Kebanyakan orang asli sekarang sudah sedar bahawa pendidikan itu merupakan sebahagian yang penting. Apalagi keadaan kehidupan orang asli yang semakin menjadi target atau sasaran kerajaan dan juga pihak-pihak swasta di luar sana untuk mengambil semua tanah-tanah orang asli untuk dibangunkan bagi mengaut keuntungan untuk diri mereka lah. So orang asli sedar mereka tiada daya untuk melawan, jadi mereka harap anak mereka mendapat pendidikan tinggi, belajar dengan baik supaya dapat kerja di luar dan sebagainya. Sama ada untuk membangunkan diri mereka, kan menstabilkan ekonomi mereka, juga untuk kembali dan melawan untuk menuntut keadilan bagi pihak mereka lah. Rob? Terima kasih Saudari Tija. Ya, okey. Sebenarnya ada banyak soalan, tetapi kerana kita kekurangan masa, kita akan habiskan semua dalam jam 10.30. Jadi mungkin minta maaf kepada penonton jika soalan anda tidak dapat saya ajukan. Mungkin anda boleh juga kontak ahli panelis untuk mendapatkan jawapannya untuk soalan yang jika saya tak dapat habiskan kesemuanya. Soalan yang berikutnya kepada YB Jenny. Has the intrusion of political Islam and political parties from Semenanjung led to a deterioration of inclusivity and mutual respect or tolerance in East Malaysia? What do you think, YB? That's the question. Ya, dari pandangan saya sendiri, memang parti-parti yang dari Semenanjung, terutama mereka yang mengamalkan lah lebih politik yang sempit dan di mana mereka tidak melihat kepada idea, naratif politik itu terlalu is very limited and biasanya tidak mengambil isu-isu yang diketengahkan ataupun kepentingan orang asal ini. Dan actually there's been because of that the kita bilang politik perkauman dan politik agama ini banyak ditimbulkan sejak itu. Style untuk pergi berceramah pun telah membuat dia lebih limited. Misalnya dulu apabila in the old days, kalau ada ceramah, semua digalak untuk datang dan mereka mendengar dan apakah pandangan-pandangan yang dikemukakan. Biasanya mereka akan bincang tentang apakah activities, apakah isu, apakah walaupun sempitlah masa itu juga limited issues, tapi tidaklah menyentuh banyak tentang perkauman dan people are also free to attend. Sekarang there's a lot of attempt untuk
mengurung orang ataupun hanya mengambil orang dan hanya naratif politik yang yang sempit ini digunakan dan style inilah mereka juga pergi ke rumah dan semua menggunakan isu yang menakut-nakutkan dan bukan yang mendengar kepada apakah masalah rakyat. So saya melihat bahwa dengan the intrusion ataupun kemasukannya parti seperti UMNO dan juga parti-parti yang lain, even I think in my own party, I always remind them, jangan cakap isu-isu dari Semenanjung saja. We should also talk about isu tentang Sabah dan Sarawak, kemiskinan dan lain-lain. Apakah isu utama orang asal ini? It's not easy. I think every party, terutamanya mereka yang datang ke Sabah. But especially I think since the intrusion of UMNO and other parties ini, dia lebih kita boleh nampak bahwa perbincangan tentang kaum, politik kaum dan agama semakin meningkat. And then but other parties, of course local party ini pun very much affected juga. Dia walaupun it's not just the intrusion, tapi dia juga membawa kesan kepada parti tempatan. Mereka juga menggunakan sensasi dalam campaign mereka. So we cannot say that it's only parti dari Semenanjung, but it's the taktik yang digunakan dan juga isu-isu yang ditimbulkan, terutamanya dia tidak fokus kepada local issue juga important to highlight. Okay, terima kasih YB. Okay, saya akan mengambil sedikit masa untuk membaca komen-komen yang ditulis oleh para penonton. So it's actually ditujukan kepada semua ahli panelis lah. And salah satu komennya adalah isu-isu yang diketengahkan oleh ketiga-tiga orang speaker amat penting tetapi jarang diberikan layanan yang serius oleh parti serta proses politik formal. That's one comment. And then salah satu komen juga adalah orang asal di pedalaman ini terlalu mempercayai JAKWA dan adalah pendidik. Adakala pendidik gagal untuk membantu murid hadir ke sekolah walaupun untuk pengangkutan, makanan dan lain-lain kemudahan telah diberikan. Mungkin jaringan orang asal dapat membantu dari segi psikologi terutamanya pendidikan sehingga ke peringkat tertinggi. Itu adalah satu cadangan daripada penonton lah. Dan juga salah satu lagi komen adalah sungguh bermakna apa yang Prof katakan tadi, treat others as you would like to be treated. Terima kasih dan syabas Prof atas perkongsian yang sungguh menarik. Another comment is terima kasih YB Jenny atas kejujuran anda. Harap-harap YB Jenny sendiri akan terus berjuang untuk masyarakat Sabah yang terabai. So in the interest of time kita tak dapat let me see kalau ada soalan yang lain. Kalau tak ada nanti we will just wrap it up ya for the night. I think for all the questions it's a bit long and then we probably can take one more question. Ini soalan ini ditujukan kepada Prof lah. Mungkin Prof boleh jawab secara ringkas. So, okay, ini bukan soalan, ini adalah satu komen. I like very much how this topic diversity and inclusivity has been discussed broadly to include the marginalized, the periphery, not just urban middle class issues and religion and ethnicity as occurs as often when politics is discussed. So rata-rata penonton memang rasa topik yang kita bincangkan malam ini, kepelbagaian dan keterangkuman, iaitu diversity and inclusivity adalah sangat penting dan selalunya tidak diberi ruang untuk perbincangan. So with that, I would like to wrap up for today's webinar. Apa yang
adalah jelas daripada perkongsian daripada ketiga-tiga ahli panel kita malam ini bahawa kepelbagaian dan keterangkuman adalah satu tunjang yang amat penting dan kita harus that we have to embrace dalam pembentukan negara Malaysia, that kepelbagaian dan keterangkuman, that is the core of it. So suka atau tidak, ini adalah identiti Malaysia. That kita masyarakat yang majmuk. We have the diversity. Dan inilah satu-satu sahaja negara kita yang ada. And this is the passport that we hold. This is the IC that we hold. So, and it is clear, adalah jelas yang semua mendambakan negara yang aman. Dan semua mendambakan masyarakat kita bergerak sebagai satu. So, adalah seruan kepada kita semua dalam agenda rakyat, dalam kita membina negara yang untuk kita semua. So, yang mana kita untuk komuniti yang terasa diabaikan, kita jinjing tangan dan bergerak bersama. And that's all from me. Terima kasih kalian semua dengan masa walaupun memang lama dan agak lewat juga. Terima kasih kepada ahli-ahli panel sekalian. Saudari Tija, walaupun berpanas-panasan di dalam kereta, terpaksa driving ke pekan yang terdekat. Terima kasih banyak-banyak. Dan YB Jenny, thank you for your contribution, and Prof juga berkongsi your wisdom dengan kami semua. Oleh itu, terima kasih juga penonton kena bersabar bersama kami sehingga akhir webinar ini. Terima kasih sekalian. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.